Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Selamat datang kepada video panduan program perniagaan Tuntok Tone Excel ini. Video kali ini kita nak cerita bagaimana cara membuat pendaftaran ataupun pengaktifan menggunakan cara SMS. Kita dah pakai cara ni saya rasa semenjak awal tahun 2013 lagi. Nampaknya cara SMS ni memberi kesan. Saya nampak cara pendaftaran pun dah meningkat sebab kita nak buat pengaktifan ataupun pendaftaran tak perlu guna laptop, tak perlu guna internet, tak perlu nak pakai smartphone. Sekarang ni kalau guna SMS ni siapa-siapa boleh buat dengan cara yang amat mudah. Hanya guna SMS untuk aktifkan SIM card dan daftar. Okey. Kalau tengok dekat sini, dalam website ataupun dalam kertas penerangan, cara untuk aktifkan SIM card adalah pertama type AD, lepas tu jarak, lepas tu type nama penuh, jarak, nombor SIM card 8 terakhir. SIM card 8 terakhir tu dekat belakang SIM card kita ni, okey. Dia ada tulis PIN number, PUK number, serial number. Okey. Expiry ni tak payah risau, dia tak ada expiry date sebenarnya. Okey. Dekat belakang ni ada tulis serial number. Okey. Kat bawah ni, ni. Ni. Sini ada tulis serial number. Ambil 8 yang terakhir dan masukkan yang ni kita SMS kan. Lepas tu nombor IC ataupun nombor pasport, lepas tu jarak, type alamat, lepas tu postcode. Lepas tu kalau nak type alamat ni sampai postcode je. Dia punya bandar negeri tu tak payahlah nak type. Kalau type tu buang masa je. Tambahkan kerja rakan-rakan semua. Sebab postcode tu bila dah dapat postcode, saya boleh tarik semua negeri, apa bandar, apa negeri mana semua. Dan kedua, nombor pilihan 1, nombor pilihan 2, nombor pilihan 3. Okey. Kita dalam Tuntok ni kita boleh pilih 4 nombor terakhir. Okey. 4 nombor terakhir yang kat belakang tu kita boleh pilih. Jadi kenapa saya minta 3? Kalau yang pertama tu tak dapat, saya boleh cari yang kedua. Kedua tu tak dapat, saya boleh cari yang ketiga. Okey. Dan kalau orang tu nak kekalkan nombor lama, mereka boleh type terus line lama dia, Maxis ke Digi ke Celcom. Kalau dia nak buat kemudian pun boleh. Lepas tu kalau dia nak kekalkan nombor lama, type terus nombor lama. Lepas tu kalau dia ada maklumat bank, dia boleh type terus bank dan nombor akaun, jarak, IDP. Dan lepas IDP tu boleh type dia punya ID penaja. Ini adalah cara-cara SMS. Dan apabila dah siap type ini, hantar ke 0147057769. Ni saya bagi contoh. Ni contoh, kita type AD. AD ni stand untuk aktif dan daftar. Okey. AD type lah semua macam ni. Alright. AD Ali bin Abu ke, nombor SIM card 8 terakhir. Ni semua jarak saja. Lepas tu nombor IC sampai postcode, lepas tu nombor pilihan apa-apa nombor yang dia suka. Okey. Nombor kereta ke dan sebagainya. Kalau dia nak kekalkan nombor lama, dia terus type Maxis, nombor lama, contohlah Celcom, Digi, kena type Digi lah. Lepas tu kalau dia ada bank, maklumat bank, dia type ni, masukkan bank account dan masukkan IDP, ID penaja dia, hantar ke 014 ni. Okey. Katalah dia tak nak kekalkan nombor lama waktu tu. Jadi dia kena daftarkan dulu. Apa-apa hal kena aktifkan SIM card Tuntok dahulu. SIM card Tuntok akan diaktifkan dengan nombor Tuntok dahululah. 010, 011. Kalau dia nak kekalkan nombor lama selepas seminggu dia mengaktifkan SIM card ataupun lepas sebulan dia aktifkan SIM card Tuntok ni, dia boleh pergi semula, type PT, nama penuh, nombor SIM card, nombor IC, alamat, line lama, nombor lama. Hantar balik ke 014 tadi. Kalau masa dia nak daftar tu dia lupa bank account, tak apa. Selepas dia aktifkan, dah hantar juga AD ni semua, tapi nombor bank ni tak ada. Bila dia balik, dia teringat nombor bank, suruh mereka SMS sendiri perkataan BN, bank, nama penuh, nombor IC, nombor ID. Sebab dia dah aktifkan, dah tentu dia dapat nombor ID, bank dan nombor akaun. Hantar ke 014 tadi. Okey. Dekat sini saya nak tunjukkan beberapa contoh yang salah buat pendaftaran. Okey.
Apabila mereka hantar ke 014 tu, mereka send aja ke 014, nanti bentuk yang saya akan dapat adalah macam ni. Okey. Ni AD. Ni tak kira lah AD ni huruf kecil, huruf besar, boleh belasah je, tak kisah. Sebab yang nak proses ni pun orang juga, saya lah contoh dia. Ataupun ada staf yang akan mengendalikan proses pendaftaran ni. Tapi saya nak tunjukkan cara-cara dia. Contoh dekat sini. Okey. Yang ni betul, dia dah bubuh nama. Yang ini jarak, bubuh IC. Ada yang salah dekat IC ni bubuh sengkang-sengkang. Jangan bubuh sengkang, dia menyusahkan saya nanti. Tak mau ada sengkang-sengkang macam ni. Okey. Lepas tu ada yang bubuh titik. Lepas nama ni dia bubuh titik. Lepas ini dia bubuh titik. Jangan bubuh titik, space sahaja. Jangan ada titik apa. Yang macam ni. Apabila dah tulis postcode 9000 ni, sandakan Sabah ni tak payah tulis. Okey. Tak payah tulis sandakan Sabah ni. Alright. Lepas tu, saya minta 3 contoh nombor yang dia suka. Ni 1 contoh. Ini 2 contoh. Kena tambah lagi 1 lah. Apa benda lah. 9543. Apa-apalah nombor yang dia suka, kena bagi 3 contoh. Jangan bagi 2 contoh. Okey. Ni dia tak nak kekalkan nombor lama, sebab itu dia tak bagi maklumat nombor lama. Kalau dia nak, boleh masukkan terus. Kalau tak nak, boleh buat kemudian. Ni dia masukkan bank. Macam ni betul lah. Hong Leong cukup lah. Bank ni tak payahlah tulis. Okey. Kan boleh menjimatkan masa. Jarak, space, bubuh nombor akaun. Ini betul. IDP, yang ini ada space ke tak ada space, tak apa. Tak kisah. Ada yang letak ada space pun boleh, tak ada space pun tak apa. Okey. Yang belakang ni. Okey. Ini contoh. Contoh orang hantar, rakan-rakan kita menghantar SMS untuk pendaftaran. Okey. Ini satu contoh lagi. Apabila orang hantar SMS, saya dapat saja receive SMS tersebut dalam bentuk macam ni. Okey. Ni saya dapat ni. Kesilapan dekat sini, mana kod dia? AD ni tak tulis. Alright. Jadi saya tak tahu nak buat apa. Nak daftar saja ke? Okey. Jadi kena tulis AD ini. Kod untuk aktif dan daftar. Nama, okey, ni betul, ni betul. Alright. Ini IC betul. Okey ni. Ni alamat dia sampai Tuaran sampai 8845. Ni betul. Okey, dia tulis sampai postcode saja. Negeri apa ni, state, negeri tu semua tak payah tulis. Ni dia nak kekalkan nombor lama, yang ini betul. Type Digi, Celcom ke, Maxis ke, jarak, terus tulis nombor lama. Dan yang belakang ini dia tulis IDP. Maksudnya dalam proses pendaftaran AD ni, dia nak masukkan terus, nak kekalkan nombor lama. Okey. Jadi ini macam ni betul lah. Alright. Cuma kalau boleh, masukkan bank sekali. Kalau nak buat bank asing, kena type BN yang saya tunjukkan tadi. Okey. Dan saya ada juga jumpa orang buat silap. Bubuh siap tanda macam-macam, letak macam ni lah. Ada tanda bracket ni. Kan buat satu kerja lagi, nak bubuh bracket ni apa. Lagi satu menyusahkan saya. Bila sampai saya nak kena delete. Bukan nak bagi cepat, bagi lambat. Alright. Jadi jangan buat salah macam ni. Oh, ada yang tulis AD, lepas tu dia tulis nama. Tulis nama penuh, baru dia letak nama dia. Lepas tu nombor SIM card. Nombor SIM card 8 dia tulis. Ini semua tak payah type lah. Itu format aja saya nak beritahu. Nama penuh ni tak payah type, nombor SIM card ni tak payah type. Okey, ni tak payah type. Ada yang pula bagi rapat-rapat. Saya suruh bagi space, dia tak nak. Dia bubuh rapat, contoh dia ni Yang ini bukan Norsiah buat ni. Ini sebab saya ambil contoh je. Dia rapat macam ni. Tiap-tiap satu tu kena space kan lah. Okey, ini rapat dia balon semua sekali. Nombor SIM card rapat, nombor IC rapat. Taman ni contoh taman ni. Ni semua rapat-rapat. Dah kerja saya pula nak bagi space.
Nak cari yang mana satu betul ke tidak. Okey. Kena kira semua ni. Oh, ni jarak, ni jarak. Jangan buat macam tu. Okey. Dia menyusahkan saya, nanti menyusahkan anda juga. Sebab permohonan anda lambat nak kena proses. Kalau setakat tak bagi IDP tu banyak. Tulis AD, IDP tak ada. Tulis AD, nombor IC tak ada. Dah kerja saya pula nak telefon orang, IC apa dia. Ini untuk aktif dan daftar. Kalau selepas aktif dan daftar, maksudnya dah dapat nombor dan sebagainya, dia nak kekalkan nombor lama kemudian, okey, barulah dia punya kod tadi itu PT. Okey, PT nama penuh, nombor SIM card. Yang ini baru buat. Ini dia dah daftar, dah dapat nombor Tiuntok. Nombor pun dah aktif, ID SIM dalam Tun Excel pun dah dapat. Dia nak kekalkan nombor lama, dia tulis AD. Tak boleh macam tu, dia menyusahkan saya. Kalau nak buat kekal nombor lama tidak serentak semasa AD ni, nak buat waktu lain, boleh. Tapi dia punya kod dah jadi PT. Jangan tulis AD ni lagi. Ada juga yang peringkat pertama, SIM card belum aktif, belum apa, tiba-tiba nak buat PT. Okey? Tak boleh ni. PT digunakan apabila SIM card tu dah aktif. Dah dapat ID dalam Tun Excel. Dan dia nak buat port in ataupun nak kekalkan nombor lama selepas dia mengaktifkan SIM card tersebut. Maksudnya, masa permohonan AD dulu tu, dia tak apply sekali arung. Dia nak buat kemudian. Baru guna PT. Jangan ini SIM card belum aktif, apa belum aktif, terus nak apply PT. Memang tak dapat. Okey. Yang ini sebenarnya AD. Jadi, ikut saja format yang saya berikan. Jangan tambah, jangan kurangkan. Okey. Jangan tambah, jangan kurangkan. Dua perkara yang anda tak boleh silap dekat sini. Yang pertama, nombor SIM card. Kalau tersalah bagi nombor SIM card, anda telah membunuh SIM card orang lain. Anda kena ganti RM80. Okey. Kalau anda tersalah, yang kedua, jangan salah IDP. Kalau tersalah IDP termasuk bawah orang lain dan ianya tidak boleh ditukar lagi. Kita tak boleh ubah. Jadi dua perkara ni, jangan silap. Nombor SIM card, kalau anda tersilap, anda kena ganti RM80. Nombor ID tersilap, dia akan masuk bawah orang lain dan ia tidak boleh diubah. Jadi kalau ada pendaftaran ni yang tersilap, okey, contoh dia macam IC tersilap. Okey. Orang yang betul perlu anda kontak, anda pergi adalah rakan-rakan kena hubungi admin nombor 2 ni. Nama dia Abang Ishak. Okey. Sini ada nombor email dia. Masalah tersalah IC. Jangan pergi dekat admin nombor 3 ataupun pergi dekat nombor 1. Dia tak tahu apalah. Okey. Kalau macam admin nombor 3 ni, dia kerja dia data entry. Okey. Kalau tersalah, rujuk pada orang yang betul. Okey. Kalau tersalah IC, nak betulkan balik, rujuk pada Abang Ishak ni. Ni ada dia punya nombor email dan sini ada nombor phone dia. Rujuk pada dia. Okey. Okey, selepas anda hantar ke 014-705-7769, okey. Anda perlu tunggu 1 jam proses pendaftaran ini. Dia kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Yang jadi lambat dia lebih 1 jam ni, kadang-kadang maklumat yang dihantar tak betul. Okey. Bila maklumat dihantar tak betul, tak boleh daftar lah. Ada juga yang beri nombor SIM card ni telah didaftarkan pada orang lain. Memanglah tak boleh nak daftar. Jadi dia makin lambat lah. Okey. Jadi tunggu dalam 1 jam. Kalau tidak ada reply, anda boleh telefon semula admin nombor 3 ni. Okey. Tapi admin nombor 3 ni dia kerja daripada 9 pagi sampai 12 malam. 9 pagi 12 malam. Ini waktu pendaftaran. Dan waktu pendaftaran ni, kalau lebih pukul 12 malam, kita orang akan daftarkan esok lah. Esok kita akan daftarkan start pukul 9. Okey. Ni data entry kerja 9 pagi 12 malam, 8 hari seminggu. Kalau orang tanya pasal apa 8 hari seminggu, Cik Mazlan, pasal kami kerja tak ada cuti. Okey.
admin nombor 3 ganti-gantilah. Kami akan membuat ganti-ganti dan ada staf lain yang akan bantu nanti. Okey. 8 hari seminggu. Tak percaya nanti waktu raya cubalah hantar. Ataupun waktu cuti ke. Kalau tak ada masalah, pendaftaran akan dilakukan dalam tempoh sejam. Okey. Apabila dalam tempoh sejam tu, nanti mereka akan reply. Anda akan dapat tahu apakah anda punya ID dan anda punya nombor phone. Okey. Dia mesti diregisterkan dengan nombor Tuntok terlebih dahulu. 010 ataupun 011. Dan walaupun anda ingin kekalkan nombor lama, contoh macam ni, anda tetap akan dapat nombor Tuntok dulu. Kekalkan nombor lama, prosesnya mengambil masa 48 jam. Okey. Barulah dia bertukar. Ni saya nak bagi contoh ya. Ini anda baru aktifkan nombor 010. Sedangkan anda nak kekalkan nombor lama 019 lah katakan. Okey. 019. Apabila SIM card ini telah berjaya diaktifkan, anda dapat reply SMS tu. Okey, maksudnya SIM card tu dah boleh pakai. Tolong buat satu SMS. Patahkan SIM card tu, masuk dalam handphone, buat satu SMS. Kalau tidak, upline anda tak akan dapat komisen RM20 tu, fast track. Dan dalam masa yang sama, anda juga apply untuk kekalkan nombor lama, contoh macam ni. Okey. Okey, apa jadi? Dalam tempoh 48 jam, okey, jika anda dapati tiba-tiba nombor telefon yang lama ni tak boleh digunakan, maksudnya permohonan itu telah diluluskan oleh telco lama ataupun line lama. Nombor ni, apabila dia mati je SIM card ni, dia akan ambil masa beberapa jam. Mungkin 2 atau 3 jam untuk perpindahan nombor. SIM card Tuntok tadi dah boleh pakai dengan nombor 010 sebab anda pun dah buat satu SMS tadi. Dah boleh call in, call out. Bila SIM card 010 ni, dia tetap boleh pakai. Apabila nombor SIM card lama ni mati je, dia akan ambil masa beberapa jam, 2 atau 3 jam untuk nombor 019 ni berpindah ke 019. Dia akan mengambil masa 2-3 jam selepas waktu SIM card lama itu dicancelkan. Okey, tiba-tiba SIM card lama dah tak boleh pakai, dia ambil masa 2-3 jam. Anda akan dapati nombor SIM card dalam Tuntok ni dah bertukar daripada 01, dia automatik tukar 010 ke 019. Ada juga bila SIM card ini mati je, dia cek balik dekat SIM card Tuntok, nombor masih nombor Tuntok, tak bertukar, telefon saya, kata Tuntok bohong, Tuntok penipu, menyusahkan saya. Dah lah matikan telco lama saya, nombor saya tak dapat balik. Dah proses dia macam tu, kena tunggu 2-3 jam lagi barulah nombor dia bertukar. Janganlah datang telefon saya, marah pula, tak kena, kata Tuntok bohong. Okey. Yang ini banyak terjadi pada yang kawan-kawan kita yang baru menyertai. Okey, tak, proses dia macam tu. Okey. Yang tadi tu katalah dalam tempoh 1 jam anda tak dapat reply. Tak dapat reply daripada data entry center, anda boleh telefon balik admin nombor 3 ni. Okey. Jangan telefon Abang Ishak pula. Abang Ishak tak jaga data entry. Jangan telefon saya tak jaga data entry. Telefon admin nombor 3, dia bos. Dia bos data entry. Okey, telefon kat dia, baru tanya. Dia mungkin boleh tolong update. Kenapa kadang-kadang masalah Tuntok, website Tuntok tak boleh masuk dan sebagainya. Okey. Ataupun mungkin maklumat yang anda berikan salah. Kadang-kadang dia sempat nak beritahu, dia sempat SMS, tapi kalau pendaftaran dah masuk banyak sangat, tak sempat nak beritahu. Pendaftaran masuk macam ni tapi lupa bagi IC. Macam mana nak daftar kan? Data entry pula terima terlalu banyak pendaftaran dalam satu masa. Jadi tak sempat nak kadang-kadang sempat jugalah telefon beritahu, Encik tak bagi nombor handphone. Tapi kadang-kadang tak sempat tuan-tuan. Okey. Sebab banyak sangat dan orang kita nak kejar target supaya permohonan dapat dipenuhi dalam masa 1 jam. Okey. So bila anda call balik dalam 1 jam, kalau tak dapat, telefon balik ke admin nombor 3 tu dan dia akan beritahu masalah kenapa tak dapat reply dalam tempoh 1 jam. Tapi average setakat ni saya tengok dalam setengah jam macam tu.
kita masih dapat penuhi kota reply SMS dalam tempoh 1 jam. Okey. Tapi waktu bekerja tuan-tuan, 9 pagi sampai 12 malam. Lepas tu tunggulah besok. Okey. Okey, untuk kes apply untuk kekal nombor lama, kita janji 48 jam dia akan bertukar. Okey, sekarang apabila dia dah aktifkan nombor TuneTalk, TuneXL TuneTalk 010, okey, yang dia nak kekalkan nombor lama, contohnya Maxis 012 katakan, okey, sepatutnya dalam masa tempoh 48 jam kad Maxis ni dah tak boleh pakai. Dalam masa itu nombor 010 ini akan berubah menjadi 012 ataupun 017, bergantunglah nombor lama anda. Tapi ada kes dia dah apply dalam tempoh 48 jam SIM card ini masih boleh digunakan. Okey, ini bermakna ada dua kemungkinan. Satu, kami tak applykan permohonan untuk kekal nombor lama, terlupa, tersilap. Okey, tetapi peratusan dia sangat kecil dan mungkin kosong. Dan kebanyakannya sebab utama kenapa permohonan itu ditolak, okey, sebab pendaftaran dalam SIM card lama ni IC dia tak sama dengan yang kita daftarkan dalam IC di TuneTalk. Jadi katalah ini Maxis, permohonan ni akan ditolak oleh Maxis lah. Okey, Maxis pun sayang dia punya customer. Jadi jika orang yang minta tu IC dia tak sama, jadi telco lama tu beranggapan orang lain yang datang nak curi orang punya line. Kalau IC tak sama, boleh ambil senang-senang nombor daripada telco lain. Habislah nombor saya tuan-tuan. Tuan-tuan pun boleh ambil nombor saya, walaupun nombor saya tak cantik. Jadi telco lama tu hanya akan lepaskan apabila IC sama. Kalau IC tak sama, tak akan lepaskan. So kena jaga yang tu. Jadi apabila dalam 48 jam nombor tak berubah, 99% disebabkan IC tak sama. Tapi untuk kepastian, tuan-tuan boleh hantarkan mesej ke 014 tadi tu, 014-705-7769. Ini DSC punya number, data entry center punya number. Type macam ni, tolong periksakan nombor, letakkan nombor lama tu. Macam ni, itu sahaja. Tolong periksakan nombor ni, hantar ke 014-705-7769. Kami akan tolong cekkan. Apabila kami tolong cekkan, okey, jika maklumat dia disebabkan IC tak sama, okey, kami tak boleh buat apa-apa. Saya tak boleh buat apa-apa. Sebab yang tolak ni telco lama. Contoh dia macam Maxis yang tolak. Jadi cara untuk menyelesaikan masalah, owner dia anda kena pergi dekat Maxis Center, ceklah nombor 012 ni registerkan bawah siapa. Dan kebanyakan ni baru orang tepuk dahi. Oh, patutlah nak kekal nombor lama tak dapat. Register nama orang rumah, lama sangat. Ataupun register nama anak, register nama abang. Memang tak sama IC, permohonan akan ditolak 100%. Okey, cara nak selesaikan, pergi dekat Maxis Center ataupun Celcom Center, Digi Center, cek nombor ni register bawah nama siapa. Okey, kalau tak, memanglah mereka tidak akan lepaskan nombor ini kerana dianggap orang lain yang datang nak mencuri nombor itu. Memang akan di-rejectkan. Dan untuk pendaftaran ini, yang tadi ni, ingat ya, saya pesan hantar ke nombor data entry 014-705-7769. Jangan hantar ke nombor lain. Okey? Ada yang hantar nombor macam-macam lah. Jangan hantar ke nombor lain. Jangan hantar ke nombor saya. Jangan hantar ke nombor admin nombor 3, nombor 2, semua jangan. Kalau hantar tu memang tak akan didaftarkan. Sebab nombor tu, kalau tuan-tuan hantar ke nombor lain, dia akan masuk dalam handphone. Banyak kerja. Kalau tuan hantar ke 014-705-7769, dia akan masuk ke dalam laptop saya. Okey? Baru mudah untuk diproses. Apabila anda dapat saja reply berjaya, dia beritahu nombor phone apa dia, nombor ID apa dia, kepada sesiapa yang tahu pasal internet. Kalau tak tahu tak ada masalah, tak jadi beban. Tetapi kalau sesiapa yang tahu pasal internet, anda secara automatik dah dapat member area ataupun office. Cara dia, anda pergi dekat website tuneXL.com, username dia tu anda masukkan nombor IC anda sendiri tanpa sengkang dan sebagainya. Dia punya password sementara adalah 1234. Dekat situ boleh tengoklah downline lah, kita nak tengok siapa top up, siapa downline kita, macam-macam semua boleh tengok.
Okey. Dan apabila anda dah dapat ID dan dapat nombor phone, okey, anda boleh apply. Siapa nak dapat web replika percuma daripada saya, boleh pergi www.tonexcel.biz. Pergi dekat langkah 3. Apabila dah dapat ID dan nombor nombor Tuntok, pergi dekat tonexcel.biz, pergi langkah 3. Pergi dekat sini, dapatkan web promosi utama, klik di sini. Okey, anda boleh isikan bawah ni nama siapa, ID anda yang telah dapat apa, IC, nombor phone dan email anda, hantarkan. Itu kepada sesiapa yang tahu website. Tak tahu, tak payah ambil kisahlah. Sebab bisnes ni tak memerlukan internet, tak memerlukan pengetahuan pasal IT. Saya rasa cukup setakat ini untuk saya menerangkan cara-cara penggunaan SMS untuk pendaftaran. Dan jika ada yang masih tak faham, bila-bila masa anda boleh telefon saya, boleh bertanya, anda boleh cek dekat dalam website tu, admin nombor 1. Tetapi jangan SMS saya. SMS saya tak jawab. Sebab saya terima terlalu banyak SMS. Telefon saya. Kalau telefon sekali tak dapat, telefon 2 kali. Okey, saya tak marahnya. Bila-bila masa, 25 jam sehari. Okey. Dan saya harap dengan video ni dapat membantu untuk memudahkan anda memahami menggunakan cara SMS dalam bisnes Tuntok Tone Excel ini. Terima kasih.